ada juga yang tahu. Tapi saya share juga lah beberapa tips. Okey, pertama tips untuk kita beli rumah ni, yang pertama sekali yang perlu kita tahu adalah tahap kemampuan kewangan kita. Tahap kemampuan kewangan kita. So macam mana kita nak tahu tahap kemampuan kita untuk beli rumah jenis yang macam mana? So dia punya, saya bagi kat sini dia punya matematik dia untuk kita nak tahu kemampuan kita. 1/3 daripada gaji. Okey, contoh gaji kita 3,000. Saya ambil contoh gaji average 3,000. So 1/3 daripada 3,900. Okey, so kita dah tahu kemampuan kita untuk beli rumah pertama bulanan sebanyak 900. So rumah yang jenis macam mana? So kita dah tahu kemampuan kita. Bila kita dah tahu kemampuan kita, okey, kedua baru kita cari rumah idaman kita. Rumah idaman. Rumah idaman yang berharga bulanan kemampuan untuk kita bayar sebanyak 900. Okey, dapat? Okey, dapat Okey, so bila kita dah dapat rumah idaman kita, untuk langkah yang ketiga kita kena dari segi fahami dokumen untuk permohonan pinjaman perumahan. Dokumen apa yang perlu sediakan. Stop dulu. Pause. Baru kita cari ejen hartanah yang boleh dipercayai. Tu yang penting. Sebab apa ejen hartanah ni, dia biasanya dia akan menasihatkan kita dari segi harga pasaran semasa, daripada latar belakang satu properti ni, sesuai macam mana lah. So kena rujuk kepada ejen hartanah lah. Dia boleh memberi satu pandangan yang tepat Lagi satu kita kena satu yang lagi yang lain kita juga kena tengok dari segi location, dekat tak dengan tempat kerja kita. Ada gym ke, ada fasiliti apa, kondo ke, apartment ke, tempat bekerja kita lah. Itulah. So kita aspek-aspek tu yang perlu kita kena tekankan lah. Prasarana. Yes. Sebab kita dah tahu pertama kita tengok kemampuan kita 900. So kedua kita dah cek rumah yang kita nak. So kita kena tahu lah rumah tu dekat mana. Kita mesti nak dekat tempat kerja kita, kan? Dari segi kemudahan. So benda-benda tu kita perlunya merujuk pada ejen hartanah yang dipercayai, yang boleh dipercayai. Bukan broker kena ejen hartanah. Yang berdaftar lah. Okay, so lepas tu yang ketiga, biasanya ejen hartanah ni apa yang disarankan kepada bakal-bakal pembeli? Okey, biasanya ejen hartanah ni dia akan tanya balik pada kita. Kita punya bajet berapa? Okey, itu yang penting lah. Sebab tu saya kata ni yang pertama, kita kena tahu tak kemampuan kita. So bila dah tahu kemampuan kita, bila kita boleh beritahu ejen hartanah, okey, kita nak bulanan 900. Tak lebih 900. So ejen hartanah ni biasa dia tahulah okey rumah yang macam mana. So kita beritahu dia location, kita nak area mana, kita nak apa. So biasanya ejen hartanah ni dia akan suggest lah yang sesuai yang kita. Itu pentingnya. Okay. So next, lepas kita dah ni, yang ketiganya, tips yang ketiga, kita kena cari peguam lah. Peguam tu yang penting. Peguam untuk hartanah. Peguam. Peguam ni biasanya disediakan oleh pihak agensi ke atau macam mana? Peguam ni dicadangkan oleh pihak ejen.
boleh juga. Dalam masalah kalau kita sendiri ada kenal dengan peguam pun, kita boleh guna peguam kita juga. Apa perlunya peguam? Yalah, peguam ni Sebagai untuk menyediakan dokumen. apa ni, dokumen jual beli. SPA lah panggil, Sales and Purchase Agreement. Apa ni, jual beli, perjanjian jual beli lah. So kat situ kita kena fikir dari kos peguam. Lagi apa Jika ada sebarang kesulitan bagi pembeli yang kelayakan dia tidak mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank, kan, kerana di luar kemampuan, antaranya dia nak cita rasa yang sebegini tapi dia cuma dapat sediakan 900 sebulan untuk bayaran bulanan. Okay. Jadi apa caranya untuk dia nak juga rumah tu? Macam mana caranya dia nak mengatasi masalah tersebut? Adakah dia perlu membuat loan tu bersama dengan pasangan dia, combine loan lah, macam mana? Okay, dia kalau dah kahwin ni lain cerita. Betul cakap. Yang pertama tu tahap kemampuan kewangan kita ni, kat situ sebenarnya kita dah tahu. Kalau kita dah berkahwin, kita dah kira dah kemampuan kita. Kita combine loan dengan wife kita. Okay, isi rumah berapa, gaji berapa, kita dah tahu. Kalau tak cukup lagi, mungkin perlukan dokumen-dokumen sokongan. Dokumen sokongan ni seperti macam ASB ya? Simpanan apa semua. Biasanya apa dia dokumen-dokumen sokongan tu? ASB untuk permohonan pinjaman. ASB, tabung haji. Oh, tu boleh diambil kira lah. Ambil kira. EPF? EPF ni dia bukan kira simpanan. EPF ni sebagai untuk tambahan, untuk tambahan modal dari deposit. Dari segi deposit. Kalau dia tak ada cash money dalam bank, dia boleh guna pakai daripada akaun kedua. Akaun kedua kan? Yes. Itu antara tips-tips lah kan? Ya, betul. Tips-tips untuk pembelian. Itu dalam tip yang pertama. Cara mudah pertama lah. Kita kena ni sebab pertama tu tahap kemampuan kewangan ni penting. Kita kena fikir dari segi apa? Kos. Kos guaman, kos apa? 10% deposit tu, kos MOT. And stamp duty ni kan, ni semua kos lah tu. Tu termasuk dalam kos kemampuan kewangan kita lah. Bagi pemohon yang masih belum lagi mempunyai rumah dan dia layak dengan syarat untuk memiliki rumah pertama lah, biasanya bank akan offer kan 100% loan lah ataupun macam mana. Tu lain lah. Tu kalau rumah baru lah. Rumah pertama boleh, ada bank yang boleh buat 100% loan, tapi ada syarat kriteria dia lah. Antaranya rumah mesti bawah 500,000. Dan gaji tak lebih daripada 5,000. Layak untuk buat 100% loan lah. Dan biasanya yang tak banyak bank pun offer 100% ni. Bank yang BSN dia, dua bank. Jadi ini untuk tips, macam mana tips untuk golongan anak muda yang gajinya di bawah 3,000 ataupun 2,000. Apakah rumah yang sesuai untuk dia, untuk mereka ni? Adakah rumah yang kos harga rendah ataupun rumah terpakai? Biasanya kalau bawah kata gaji tu, saya kata kita kira balik macam saya kata 1/3 daripada gaji. Kalau 2,000 berapa? Kalau 2,000 lebih kurang dalam 600-700. So 600 ni bayangkannya rumah yang apartment lah, kos rendah kan. So kita boleh boleh survey lah benda ni, survey dekat rumah Selangor ku ke, ataupun kerajaan yang offer. Contoh kalau ada rumah murah Prima ke apa kan, yang harganya 200,000 ke bawah. Tu penting tu.
Dia cakap yang pertama sekali memang paling penting kita kena tahu kemampuan kewangan kita. Bila tahu baru kita pergi ke saluran-saluran yang lain ni, kita nak tahu okay, rumah ni kat mana, apa yang ada offer tak daripada kerajaan rumah yang bawah ni. Contoh rumah Selangorku ke, rumah kos rendah ke. So dia kena ambil tahulah benda tu.